Dulu pernah ada viral gambar-gambar ataupun video. Video ni dia letak macam surah ke kan, bacaan-bacaan surah. Dia nak menunjukkan betapa hebatnya kuasaan Tuhan. Boleh adanya sungai dekat dasar laut. Tapi memang wujud ke sungai dekat dalam dasar laut ni kan? Boleh ke air tawar dengan air masin berpisah dekat dasar laut? Ini kita nak bincangkan ni, kita nak sembang ni. Gambar yang korang tengok macam ada separation, ada laluan air kan kat tengah-tengah laut tu, dia sebenarnya tak merujuk pada satu tempat je, sebab benda ni berlaku dekat banyak tempat. Tapi yang famous viral tu ada orang report dekat Mexico. Antara tempat-tempat lain yang boleh adanya sungai dekat dalam laut tu ialah macam dekat UK pun ada, dekat bahagian US tapi belah laut Pasifik itu pun ada juga, dekat Black Sea pun ada. Black Sea dia bukan laut pun, macam tasik tapi dia besar sangat, so laut aku tak tahu lah. Macam mana boleh berlakunya sungai dalam laut? Kenapa saya buat sungai? Sebab dia bukan sungai, sebab dia bukan air tawar. Kan korang perasan tak dekat dalam video tu ataupun gambar tu, dia punya pembahagian tu antara macam ada air, laluan air tu kan, itu kan dia macam berkeladak sikit. Warna dia berkeladak tapi dekat sekeliling tu warna dia macam jernih-jernih kan. Laluan air yang berkeladak tu dia berada dekat tengah-tengah tau, ataupun dia akan berada dekat kawasan lurah. Dia akan berada dekat kawasan macam curam. Kenapa air sungai tu berada dekat kawasan lurah, kat kawasan curam? Kat sinilah di mana tempatnya terkumpul semua sedimen ataupun mendakan dekat dalam laut. Bila sesuatu air mempunyai sedimen ataupun mendakan yang terlalu tinggi, air laut lah specifically, dia akan mempunyai density yang berbeza. Density ni ketupatan. So bila tumpat, sesuatu benda tumpat dengan sesuatu benda lain yang tidak tumpat ataupun yang kurang tumpat, dia boleh ada separation. Dia tak boleh nak bergabung sekali. Macam contohnya eksperimen korang letak air dengan minyak. Korang goncang-goncang dalam botol tu, yang mana dekat atas ialah minyak, yang mana kat bawah ialah air. Macam tu lah juga, sebab diorang ni berbeza ketupatan. Macam tu lah juga dalam kes sungai dalam laut tu. Macam mana sungai ni boleh terjadi? First of all, dia bukan sungai sebab dia lebih kurang sama je dia punya kemasinan dia tu ataupun salinity dia tu dengan air yang berada di sekeliling kawasan sungai tu. Kan tadi saya cakap kat kawasan tu ada lurah kan. Kat kawasan dasar laut yang ada lurah ni lah kat mana kawasan sedimen akan termendap. Sedimen ni boleh terdiri daripada macam daun-daun mati, pohon-pohon kayu mati, ataupun pasir-pasir, tanah liat. So kawasan ni mengumpulkan semua sedimen-sedimen ni. Pada masa sama, kat kawasan sedimen ni juga akan ada macam bakteria. So ianya membawa kepada teori nombor 2 kenapa boleh berlakunya sungai tersebut. Bila berlaku banyak sangat sedimen macam tadi tu, akan ada juga bakteria yang sangat tinggi. Bila bakteria ni sangat tinggi, diorang akan cuba untuk decompose semua sedimen ni untuk produce another produk lain. Contohnya macam hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide ni dia bau dia tak menyenangkan dan dia ada color dan properties dia yang tersendiri lah. Dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri. Jadi kumpulan sungai yang korang nampak tu ialah kumpulan hydrogen sulfide tau. Laluan hydrogen sulfide yang sangat tinggi. Teori nombor 3 kenapa boleh berlakunya separation air sungai dalam laut ni ialah density yang dipengaruhi oleh temperature. Korang pergi air laut, korang rasa dan perasan lah, memang korang akan rasa dan perasan benda ni. Dekat bahagian permukaan air tu, dekat bahagian dada, korang rasa panas je air tu, tapi dekat kaki rasa sejuk kan. So temperature mempengaruhi density. Air yang lebih sejuk akan settle ke bawah dan air yang lebih panas akan naik ke atas. Jadi kat kawasan lurah tu kan dia kawasan lebih dalam daripada yang tidak lurah, daripada kawasan atas tu. So kawasan-kawasan yang sejuk ni akan settle down dan akan ada dekat bawah dan menyebabkan ada laluan air. Jadi tentang air sungai dengan air laut ni sebenarnya dia telah dibuktikan dengan beberapa teori yang saya sebutkan tadi, dan saintis pun dah telah buat kajian. Jadi taklah nak katakan yang air sungai tu ialah air tawar.